Bising. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Din Nabil Karim wa ali washabil kiramil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على خير الآمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Sahaja aku berniat belajar dan mengajar, mengambil dan memberi peringatan, memberi dan mengambil manfaat, memberi dan mengambil faedah, mendorong kepada berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyeru kepada hidayah Allah dan memberi petunjuk kepada kebaikan kerana semata-mata mengharapkan kepada redha Allah, mendekatkan diri serta mengharapkan pahala daripadanya yang maha suci lagi maha penyayang. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu
وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan solat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu berjunub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat membuang air atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik, yang suci. Usapkanlah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Suratul Maidah ayat 6. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Ucapan selawat dan salam ditujukan kepada junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan para sahabat baginda. Maaf. Bismillah. Yang telah menerima dan mengembangkan dan memperjuangkan ajaran Islam. Akhirnya Islam dapat sampai kepada kita pada hari ini. Allahumma salli Muhammad. Dan kita berasa amat bertuah dan amat bersyukur pada Allah SWT kerana kita berada di dalam ruang litup agama Islam yang maha suci ini. Yang dihormati Tuan Pengurusi Masjid, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jantan kuasa masjid, para alim ulama, tok-tok guru, tok-tok penghulu, tok-tok ketua kampung, para da'i, para ustaz, para ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, bakal haji, bakal hajah, insya-Allah, amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya, marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di atas izin dan inayahnya kita masih lagi diberi peluang. Kita masih lagi diberi kesempatan berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang sementara ini, yang tinggal saki-baki sahaja di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa mendapat keampunan, sentiasa mendapat keberkatan, sentiasa mendapat keredaan, sentiasa mendapat rahmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama sekali saya minta maaf. Dah hampir 3 bulan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pejam telik dah 3 bulan. Kalau tak silap bulan 9 tahun lepas. Tertangguh bulan 10, 11, 12. Allahumma salli ala Muhammad. Kadang-kadang manusia merancang, Allah merancang, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih aula, lebih baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah, terima kasih pada jawatankuasa
pengurusi dan kuasa masjid ini, yang telah memakmurkan masjid ini, yang sentiasa ketagihkan ilmu, yang sentiasa memakmurkan masjid. Kerana apa? Untuk mendapatkan fadilat dan kelebihan menghidupkan taman-taman syurga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan tahniah kepada para jamaah semua sekali yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berada di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa juga, mungkin ada yang terlupa nak iktikaf. Niat nak iktikaf ketika mana masuk di dalam masjid. InsyaAllah mudahan sepanjang tuan-tuan berada di dalam masjid mendapat ganjaran yang tak terhingga banyaknya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya untuk menyambung pelajaran ataupun tentang pencerahan mengenai tentang yang saya kalau tak silap bulan 9 tempoh hari saya ada menceritakan mengenai tentang wuduk, tentang mengambil air semayang, disusuli dengan hadis yang pertama mengenai tentang niat. Innamal a'malul binniyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kehidupan kita nak diterima atau tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah bergantung kepada apa yang kita niatkan. Allahu akbar. Kadang-kadang kita beribadat, kadang-kadang kita beramal, tetapi kita tak tahu amal kita itu diterima atau tidak diterima. Allahu akbar. Kadang-kadang kita beramal, tetapi hati kita kotor. Hati kita niat bukan kerana Allah. Beribadat, sama-sama beribadat, tetapi kadang-kadang bezanya adalah innamal a'malul binniyat. Sebab itu setiap perbuatan kita, setiap perilakuan kita, setiap apa yang kita kerjakan, setiap apa yang kita perlakukan, Allah akan melihat kepada hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik itu tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di awal bicara tadi, di awal pembukaan saya tadi, saya membaca dalam suratul Maidah ayat 6. Mengenai tentang apa? Mengenai tentang mengambil air sembahyang, atau istilahnya mengambil wuduk lah. Mengambil air sembahyang yang mana Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada hamba-Nya, kepada kita. Sebab itu kunci ibadat. Kadang-kadang kalau kita solat, puncanya kenapa kadang-kadang bila kita solat, dalam keadaan kita semayang dah cantik semayang, tapi takut-takut salat kita tak diterima oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana kita lihat punca awalnya, iaitu tentang bagaimana cara kita mengambil wuduk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik itu kadang-kadang saya ni bila mana berada di mana-mana, kadang-kadang diterperhatikan Allah Muhammad macam mana tu. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak supaya kita lihat, bukan nak lihat untuk apa, kadang-kadang nak betulkan keadaan. Supaya apa? Supaya kita beramal, kita beribadat, kita beramal, supaya tak ada kata orang pun sia-sia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu kadang-kadang bila mana kita mengambil wuduk, kita mengambil air sembahyang, ketika mana perkara-perkara ataupun anggota-anggota yang wajib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terutama sekali kita basuh muka. Kita basuh muka. Ada sesetengah kadang-kadang lah, ada sesetengah rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita, yang ketika mana mengambil wuduk, menyapu muka, membasuh muka, anggota wuduk kan daripada ujung rambut ni sampai ke telinga kanan tepi, sampai ke telinga kiri, sampai ke bawah dagu ni. Ini anggota wuduk. Tetapi ada kadang-kadang sesetengah rakan-rakan kita atau sahabat-sahabat kita yang ketika mana menyapu muka atau membasuh muka,
atau meratakan air di muka. Dia mengambil wuduk tadi dalam keadaan dia hanya meletakkan atau dia kata orang pun dia meletakkan kat muka saja, letak, dia gosok-gosok dah. Dia ambil wuduk, dia letak, dia gosok-gosok dah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kadang-kadang bila mana kita mengambil wuduk, kita menyelami, kita merasai, kita rasa ya Allah, ya Tuhanku. Kerana apa? Kerana di anggota muka kita ada mata. Allahumma salli ala Muhammad. Di anggota muka kita ada hidung. Di anggota muka kita ada mulut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sekadar kita mengambil wuduk itu dalam keadaan tidak menyelami, tidak memahami, hanya sekadar kita mengambil saja. Allahu Akbar. Kita tak menyelami perasaan, menjiwai ketika mana kita mengambil wuduk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, itu nanti Ustaz akan baca kongsikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita basuh muka, ratakan. Lepas tu ada yang setengah dia ambil tergini-gini saja. Dia tak rata. Kalau air tak sampai, kalau wuduk tak sempurna, bagaimana solat kita, ibadat kita nak sempurna? Dan juga ketika mana kita menyapu atau membasuh tangan, meratakan air di tangan. Apakah fungsi tangan kiri? Apakah fungsi tangan kanan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang dia mengambil wuduk, membasuh tangan, dia celup-celup je. 1, 2, 3. Allahu Akbar. Kadang-kadang tak sampai pun ke siku. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, itu apakah fungsi tangan kiri? Bekerjasama, ta'awun, bantu, saling bantu-membantu, ratakan. Allah nikmatnya anggota badan saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Allahumma salli ala Muhammad. Dan apakah fungsi kaki ni tadi? Ya Allah, tadi tangan. Kita merasai, bila kita menyapu, kita merasai dan kita menjiwai. Ya Allah, tangan aku ni hari-hari aku guna, ya Allah. Tadi mata, mulut, hidung, tangan kita hari-hari kita guna, ya Allah. Sama ada tangan kanan atau tangan kiri. Dan ketika mana kita menyapu atau membasuh kaki, sampai ke buku lali, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ada sesetengah kita, kawan-kawan kita, arak-arakan kita, mengambil atau membasuh kaki, dia ulur je kaki. 1, 2, 3. Macam mana nak gayakan itu? 1, 2, 3. Dia ulur je. 1, 2, 3. Ni payah kita mencua-cua ni. 1, 2, 3. Kanan. 1, 2, kita. Dah macam apa dia ambil? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan dan puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah Ustaz harap dengan sedikit pencerahan pada hari ini, ketika mana kita bangun tidur sampailah kita hendak tidur setiap hari, kita muhasabah diri, ya Allah, ya Tuhanku, mata kita selagi kita, bila kita celik sampailah kita nak tidur, agak-agak kalau dikira-kira setiap hari daripada bangun tidur sampai kita nak melapkan mata ketika nak tidur, berapa banyak dosa mata kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustaz, tak ada Ustaz, saya tak pernah buat dosa Ustaz. Saya rasa saya tak ada buat dosa Ustaz, mata saya. Bohong Ustaz kata. Keluar saja rumah atau keluar saja masjid nanti, persekitaran masyarakat kita, di jalan raya dan di mana-mana, ada tak yang tak tutup aurat? Ada. Sama ada orang Islam atau orang yang bukan Islam. Orang bukan Islam memanglah semestinya dia tak faham. Dan mata kita akan memandang keliling kehidupan kita, dan sudah semestinya kita melihat aurat mereka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dosa. Dan begitu juga bila balik rumah, buka televisyen, TV1, TV2, TV dan sebagainya. Ada tak dalam televisyen itu mendedahkan aurat? Ada. Hampir setiap hari.
apabila kita melihat aurat mereka, dosa tak? Dosa. Setiap hari kita didendangkan, kita ditayangkan setiap hari, tidak lari daripada dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu bila mana kita terpandang dan terlihat dosa mata kita berapa banyak, Allahu Akbar. Sebab itu antara kelebihan bila mana kita mengambil wuduk dengan sempurna. Sebab itu bila mana kita mengambil wuduk dengan sebaik mungkin. Sebab itu apabila kita mengambil wuduk dengan penuh perasaan, menjiwai ketika mana kita mengambil wuduk, merasai ketika mana kita mengambil wuduk. Sebagaimana sandaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang hamba muslim, Ustaz terus baca terjemahan dia, atau mukmin ketika dia mengambil wuduk, maka apabila ia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya segala dosa yang telah dilihat oleh kedua matanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini kelebihan orang yang mengambil wuduk. Ketika mana dia membasuh wajahnya tadi, maka keluarlah segala dosa yang dilihat oleh kedua matanya melalui air atau titisan yang terakhir. Allahu Akbar. Jadi bila kita basuh, ya Allah, segala dosa-dosa yang terlekat dengan mata kita, pandangan mata kita, gugur segala dosa-dosa itu tadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika mana kita membasuh kedua tangan, kanan dan kiri, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang telah dilakukan oleh kedua tangannya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Betapa kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Ketika mengambil wuduk, gugur dosa-dosa kita. Allahu Akbar. Apa lagi ada sambungnya? Sewaktu kita membasuh kedua belah kaki kita, kanan dan kiri, keluarlah dari kedua kakinya setiap dosa yang dilangkah oleh kedua kakinya bersama air atau bersama air terakhir sehinggalah selesai berwuduk, ia bersih dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dan apabila ia duduk menanti solat, ia duduk dalam keampunan, diampunkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Baik itu para jamaah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kita mengambil wuduk, termasuklah ustaz yang mungkin selama ini kurang penjelasan atau kurang pencerahan, atau hanya belajar selama ini hanya sekadar mengambil wuduk yang wajib mengikut rukun. Tetapi dalam istilah dari segi tasawufnya, dari segi akhlaknya, dari segi dalamannya, dari segi ruhnya, kadang-kadang kita lihat pada zahir, tapi kita tidak lihat pada dalaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang ta'ala, ketika mana kita menyapu muka, kita akan dapat merasai, ya Allah, ya Tuhanku, berapa banyak dosa mata, dosa mulut yang berada di muka. Kita niat lintaskan dekat hati. Selain pada kita niat yang wajib tadi, kita mana yang pertama tu niat, ketika mana kita menyapu muka, saja aku mengangkat ada kecil Ta'ala tadi. Dan ketika mana kita menyapu muka tu tadi, ya Allah, gugurkanlah segala dosa-dosa mataku, ya Allah. Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa mulutku, ya Allah, yang sentiasa berkata-kata daripada pagi sampailah ke malam, yang kadang-kadang kata-kata ini, lontaran kata-kata ini, sama ada sengaja atau tidak sengaja, yang mendatangkan dosa, dosa yang mendatang atau yang kita sama tahu tak tahu, yang memang sentiasa kadang-kadang percakapan kita ini mendatangkan dosa, kita tak tahu kadang-kadang. Kadang-kadang dah tahu, buat-buat tak tahu. Allahumma salli ala Muhammad.
Jadi ketika mana kita mengambil wuduk tadi, kita merasai dan menyami, ya Allah, banyaknya dosa mataku ya Allah, gugurkanlah ya Allah, gugurkanlah ya Allah, gugurkanlah ya Allah. Baik itu bila kita nyapu muka tu, kita ratakan, kita dalam hati berkata-kata dengan Allah, doa dengan Allah, bersandarkan kepada firman Allah Ta'ala tadi, Allah akan menggugurkan segala dosa-dosa mata kita. Kita menyapu, ya Allah, kita memahami dan menyelami, menghayati, menjiwai. Kita rasa, ya Allah. Lepas tu tadah yang kedua, ambil lagi, sapu lagi. Kita lintaskan ke hati, doa dengan Ta'ala, ya Allah, gugurkanlah ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Aku tak mampu ya Allah, tapi Engkau lah Maha Pengampun ya Allah. Kita sapu, kita merasai dan menjiwai, menghayati. Sampailah kali yang ketiga, selesai saja. Kita sapu tangan, basuh tangan, ya Allah, tangan aku, ya Allah. Hari-hari aku guna tangan, ya Allah. Banyaknya dosa tanganku, ya Allah. Gugurkanlah, ya Allah. Kita sapu, basuh, merasai, ya Allah, dengan nikmat tangan ni, ya Allah. Aku dapat merasai, memegang, merasa, ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa tanganku, ya Allah. Niat dalam hati ketika wuduk tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga belakang kan kiri, kita merasa, ya Allah. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kita buka air paip tu tadi, Allahu akbar. Kadang-kadang yalah, kadang-kadang ni jiwa kita lah, jiwa kita kadang. Kita buka air paip tu tadi, kalau boleh besar, lagi besar, lagi besar, lagi besar. Kalau lagi habis, lagi rasa macam puas hati kalau air tu jatuh dengan laju sangat tu. Seolah-olah dengan air lagi laju tu, lagi sempurna wuduk kita. Kan? Ramai yang salah faham. Paip tu dibuka, so boleh habis-habis dibuka. Sampailah kadang-kadang paip tu dibuka habis sampai ketak, sampai nak tutup balik tu. Sehingga kan rosak paip tersebut. Allahumma salli ala Muhammad. Dia rasa air paip laju tu keluar, nikmatnya, mencurah-curah, memancuk-mancuk tu kan. Seolah macam sempurna je. Itu yang kadang dia main celup-celup bar tu. Allah, dah macam mandi tu kan. Habis wuduk, loko semua sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan hadirin hadirat yang ta'ala. Di manakah nikmat ketika mana kita mengambil wuduk? Di manakah nikmatnya yang kita rasa mengambil wuduk itu dalam keadaan Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Kalau kita ada habis selesai ambil wuduk, dah selesai jalan. Tak ada satu perasaan yang kita rasa lega dan tenang. Sebab itu orang yang mengambil wuduk ni tadi, dia rasa tenang, dia rasa lapang, dia rasa kerana apa? Kerana bila selesai mengambil wuduk, diiringkan dengan doa, kita rasa ada satu perasaan tenang dan kita rasa kerana apa? Kerana Allah menggugurkan dosa kita. Bila ada dosa, kita rasa berat. Hati kita rasa, ya Allah. Tapi bila mana dosa itu diampunkan oleh Allah SWT, selepas saja kita mengambil wuduk, jiwa kita akan rasa tenang. Jiwa kita akan rasa lapang. Jiwa kita akan rasa tentram. Kerana apa? Kerana dosa itu telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Ustaz nyatakan juga di awal tadi, bila mana fungsi tangan ini tadi bekerjasama, saling bantu-membantu di antara satu sama lain. Saling bekerjasama. Konsep ataupun hikmah ni tadi, ketika mana kita mengambil wuduk sebenarnya, sebab itu bila saya akan bawa nanti berwuduk dengan solat tadi, orang-orang yang melaksanakan wuduk dengan sempurna, orang-orang yang mengambil yang melaksanakan ibadat solat itu dengan sempurna, dia akan membawa kehidupan kita di luar solat, iaitu dalam masyarakat. Sebab itu kadang-kadang kenapa dan mengapa bila mana kita dah solat masih lagi buat maksiat? Kenapa? Telah solat, dah siap semua sekali, keluar saja masjid, habis saja solat, masih lagi buat maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya pernah nyatakan di bulan yang sebelum-sebelumnya, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar.
Tetapi apabila Allah Ta'ala nyatakan sesungguhnya solat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi kadang-kadang lepas solat masih lagi buat maksiat, sebab itu saya kata balik semula, balik ke pangkal jalan, balik semula tengok, lihat solat kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, balik semula pada asal kita sebagai hamba dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana kita menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sempurna atau tidak sempurna? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita balik semula sebelum solat tentang wuduk kita, sempurna atau tidak sempurna wuduk kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sedangkan kita buka air tadi sudah berlaku pembaziran, mencuah-cuah. Innal mubaziri min amali syaitan. Sesungguhnya membazir itu adalah amalan syaitan. Seolah-olah kita buka air itu satu kenikmatan, satu kepuasan, satu kesempurnaan. Seolah-olah macam itu. Kita buka seluar-luar, kita buka sebesar-besarnya, sehingga berlaku pembaziran, air yang mencuah-cuah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, itu dalam kaedah kalau kita belajar tasawuf. Kita buka air, ya Allah, nikmatnya. Kita buka air, sebab itu air sekadarnya. Dan kita mana kita tak ada air. Ya Allah, kita tengah diiringkan dengan doa tadi. Bila kita nyapu muka, air itu keluar dengan secantiknya. Dan kita bila basuh muka, sebab itu air itu keluar dengan perlahan, kita pun nyapu dengan perlahan. Ya Allah, nikmatnya. Ya Allah, banyaknya dosaku, ya Allah. Ketika air itu kita masuk tadi, kita nyapu tangan tadi, kita ratakan dengan penuh perasaan, menjiwai, ya Allah, tangan aku ni, ya Allah, hari-hari dosa, ya Allah, kau gugurkanlah, ya Allah. Berpandukan firman-Mu, ya Allah, dalam surah Al-Ma'idah, ya Allah, kau gugurkan dosa-dosa orang yang mengambil wudu, ya Allah. Kita ratakan, ya Allah, nikmatnya. Dah 3 kali. Kita sapu pula tangan kiri, ya Allah. Tangan kiri pun sama, ya Allah. Banyak dosa, ya Allah. Ketika kita sapu tu, kita ratakan, kita niat dalam hati, ya Allah, gugurkanlah dosa. Itulah bila nikmatnya air itu dibuka dengan perlahan, kita rasakan dengan penuh perasaan, dengan penuh kecintaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sayang tangan kita, ya Allah, dengan asbab tangan ni, ya Allah. Mungkin takut-takut asbab daripada perbuatan tangan ini tadi terjerumus kita ke dalam api neraka kalau tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sapu. Begitu juga dengan kaki dan sampai sehinggalah selesai. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik itu para jamaah muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa kelebihan wuduk lagi yang tadi, yang pertama, yang kedua? Ianya dapat membuka ikatan syaitan kepada manusia. Allahumma salli ala Muhammad. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa syaitan mengikat manusia ketika tidur di malam hari dengan 3 ikatan. Allahu akbar. Itu kadang-kadang bila kita nak tidur, Allahumma salli ala Muhammad. Bila kita nak tidur kadang-kadang, sebaiknya, termasuk dalam tukang cakap ni, sebaiknya ambillah wuduk. Sebaiknya. Allahu akbar. Ketika kita nak tidur, syaitan ni memang kerja syaitan ni dia tak ada pencen. Itulah janji dia dengan Allah SWT. Dia akan goda anak cucu Nabi Adam sampailah hari kiamat. Allahu akbar. Sehingga hatta nak tidur pun dia akan ganggu kita. Dia akan ikat kita ketika sebab itu sunnah Rasulullah. Kita bila mana nak tidur, kan Ustaz pernah pesan 3 bulan lepas, sebelum tidur ikutlah sunnah Rasulullah. Bacalah 3 Qul huwallahu ahad, 3 kali khatam Quran dahulu dengan baca suratul Ikhlas, 3 kali khatam Quran menyamai khatam Quran. Sunnah Rasulullah yang dipesan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sebelum tidur pastikan kamu khatam Quran. Bacalah sekurangnya suratul Ikhlas 3 kali. Pastikan sebelum kamu tidur mendapat syafaatku, iaitu selawatlah ke atasku. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad. Selawat. Kalau para ulama kata, kalau boleh paksakan diri setiap hari tidak kurang 1000 selawat. Tahniah kepada yang dah amalkan. Paksakan diri, Ustaz kata paksakan diri. Kalau tak paksa, memang tak jadi. Kena paksa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu hari tidak kurang daripada 1000 selawat. Bacalah, amalkanlah. Dan pastikan sebelum tidur mendapat keampunan Allah dan keampunan sesama manusia. Istighfar dan ampunkan segala dosa-dosa kepada semua manusia, sama ada sengaja atau tidak sengaja. Dan yang keempat, pastikan sebelum tidur bacalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Bacalah 33, 33, 33, Allahu akbar. Bacalah, amalkanlah. Siapa yang belum buat, buatlah mulai malam ni. Siapa yang dah buat, istiqamah, teruskan. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimati Allah Ta'ala. Saya tengok jam lajunya. Dah 7.17. Allahumma. Saya diberi sampai 7.30. InsyaAllah. Sikit saja lagi. 3 ikatan tadi ketika mana kita tidur. Syaitan mengikat manusia dengan 3 ikatan. Kemudian Rasulullah SAW memberitahu cara untuk merungkaikan, untuk membuka ikatan tersebut. Rasulullah SAW berkata apa? Sekiranya dia manusia bangun daripada tidurnya, ingat Allah. Ingat Allah. Bebaslah satu ikatan. Allahu Akbar. Bangun saja tidur. Sebab itu ucapan yang teramat mulia. Ucapan yang teragung sekali. Jangan lupa bila bangun saja tidur, Allah izinkan kita bangun semula, bangkit semula, hidup semula. Kerana apa? Tidur kan seumpama mati. Celik je mata, lontarkan mulut kita dengan ucapan Alhamdulillah. Allahu Akbar. Kalimah yang teramat mulia. Allahumma salli ala Muhammad. Itu pada ringkaslah doa bangun tidur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bangun tidur. Alhamdulillah. Apa doanya? Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alna. Oh, itu doa lepas makan nasi, doa makan dia baca. Alhamdulillahillazi ahyana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu celik saja mata, ucapan yang teramat mulia, puji Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah dapat melihat lagi. Baik, itu tanda orang hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Ucapan yang teramat mulia, ucapan Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini kadang-kadang bangun je tidur celik je. Mana handphone? Mana handphone? Handphone. Apa cerita malam tadi tidur? Allah, contoh. Celik tidur. Handphone ni pun kat mana tadi? Jadi tidur, ada baca WhatsApp. Tapi WhatsApp tak habis baca. Apa cerita malam tadi sebelum tidur? Pertama buka handphone dulu. Allah, tak ada tengok. Tengok, oh malam tadi. Tengok handphone ni dah leka. Masa berjalan ni. Tengok, tadi cerita. Dah habis semua. Allah. Dah azan subuh. Allahu Akbar. Leka bila tengok handphone ni, leka. Memang leka kadang-kadang. Nak tengok sini kadang-kadang hampir kadang setengah jam. Kadang tengok. Ada pula yang hantar, balas pula pagi-pagi. Allahumma salli. Tolong sangat-sangat imbangkan kehidupan kita. Allah dan izinkan kita bangun saja tidur, ucapan yang teramat mulia, pujilah Allah Ta'ala. Ada di antara karangan sahabat-sahabat kita, rakan-rakan kita, celik je mata, ma rabbuka, selamat. Selamat. Ma imamuka, ma nabiyuka. Jawab. Gertik malaikat, aku dah mati ke? Sudah.
Celik-celik tengok aku dah mati rupanya. Allah, ya Allah, hidupkan aku balik. Ya Allah, hidupkan aku balik. Ya Allah, malaikat kata aku dah mati dah. Jawab soalan aku. Ya Allah, tolong ya Allah. Ya Allah, dah tak ingat handphone, dah tak ingat apa. Ya Allah, aku nak balik semula. Ya Allah, aku nak balik semula. Ya Allah. Tak ada harapan nak balik semula. Sebab itu bila selip mata, sebab itu kita muhasabah diri, ya Allah, nikmatnya ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku semula setelah mematikan aku ya Allah. Sebab itu tidur ni, Allahumma salli ala Muhammad, kita tak tahu dalam keadaan kita tidur apa yang berlaku dekat luar, kita tak tahu. Sebab itu bila mana ada mungkin di antara kalangan kita, sahabat saya, sebab itu ada cerita, dia kata, Ustaz, saya memang teruja sangat Ustaz, saya insaf betul Ustaz, insaf sangat Ustaz. Ustaz kata kenapa? Cuba cerita Ustaz kata. Ustaz, Allah Ta'ala uji saya Ustaz, saya rasa memang tu dalam, memang aku memang dah rasa memang Allahu Akbar. Dia kata apa Ustaz? Allahu Akbar. Saya celik saja bangun tidur, saya tak nampak apa-apa pun Ustaz. Saya tak nampak apa-apa Ustaz. Mata saya celik tapi saya tak nampak apa-apa. Gelap gelita Ustaz. Dia termenung. Dia bangun saja tidur, dia tak nampak apa-apa. Dia celik mata bulat-bulat, tak nampak apa-apa. Pertama, dia kata, adakah mata aku sudah buta? Dia pegang tangan dia. Tangan aku ada lagi tapi tak nampak. Dia tengok kiri kanan, dinding, tengok katil, tengok. Tak nampak, langsung tak nampak. Sunyi, sepi. Yang kedua dia kata, Ustaz, bila saya rasa demikian, adakah aku dah mati Ustaz? Tapi bila aku dah mati, aku cakap, boleh pula keluar suara, dia kata. Cakap keluar suara. Alhamdulillah, ada suara. Dia kata, duduk juga diam. Tak dengar pula suara malaikat, marabukah. Aku belum mati, dia kata. Tapi aku tak nampak, dia kata. Tak nampak. Dia rabu, dia kata, ya Allah, aku celik mata, tak nampak. Dia pun bangun perlahan-lahan, dia jalan, tak nampak. Dia pegang, adakah ya Allah, nikmatnya kalau aku dapat lihat semula, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa aku, ya Allah, Kau ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Memang ya Allah, aku bersalah, ya Allah, selama ini aku terlupa, ya Allah, aku terlupa nak baca Quran, baru dia risau. Aku terlupa, ya Allah, kadang-kadang aku baca Quran main-main, ya Allah. Kadang-kadang dah tahu dah Al-Quran itu adalah kalamullah, kata-kata Allah, tapi aku tak baca Allah. Aku tak baca. Ya Allah, ada kelas-kelas Al-Quran, kelas-kelas mengaji, aku tak ikut, ya Allah. Kelas-kelas buka-buka kitab, ya Allah. Kelas-kelas tazkirah, ya Allah. Kelas takmir, ya Allah. Ada buka kitab, aku tak ikut, ya Allah. Baru dia menyesal. Ya Allah, gelapnya, ya Allah. Aku tak nampak, ya Allah. Ini penceritaan dia. Dia rasa, ya Allah, aku dah tak nampak, yang menyesal, ya Allah. Aku dah tak nampak baca apa-apa, ya Allah. Dia duduk, diam seorang-seorang dalam bilik. Ini cerita dia lah. Ya Allah, dia menyesal, ya Allah. Aku dah tak nampak, ya Allah. Beginilah keadaan orang yang buta, ya Allah. Yang tak dapat dilihatkan oleh mata, oleh Allah Ta'ala, ya Allah. Baik itu nikmatnya mata bila dapat melihat. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab itu kadang-kadang orang yang melihat ni, pandangan dapat lihat, hari-hari dia dapat lihat, sehingga kan dia tak bersyukur dengan Allah Ta'ala. Quran dah ada depan mata. Baik itu bila ada Quran, baca. Saya dipesan oleh guru saya, bacalah Al-Quran sekurang-kurang 1 hari 1 muka. Cukuplah 1 hari 1 muka. Bacalah, paksakanlah diri 1 hari, bacalah 1 hari 1 muka. Baca, walau apa sekalipun, sibuk macam mana pun, pagi, petang dan siang malam, luangkan masa dalam 5 atau 10 minit, bacalah Quran. Baca. Al-kalamullah, kata-kata Allah. Jadi sahabat saya ni bila mana dia tertulis, ya Allah, Kau ampunkanlah dosaku, ya Allah, nikmatnya mata aku dapat melihat, ya Allah. Aku ada mata selama ini aku sia-siakan, ya Allah. Aku lebih banyak tengok handphone, tengok WhatsApp, tengok Telegram, tengok FB dan sebagainya, ya Allah. Tapi Quran aku tengok, hanya sekadar aku tengok je, ya Allah. Aku tengok handphone pagi, petang dan siang malam, ya Allah. Berjam-jam aku tengok handphone, ya Allah. Tapi Quran, ya Allah, aku tengok sekadar tengok. Baca pun hanya sekadar baca. Dalam 1-2 ayat dah malas. Tapi bila tengok handphone, berjam-jam, boleh pula. Tak mengimbangi je, ya Allah. Ya Allah, dia minta ampun. Tapi dia bangun perlahan-lahan, ya Allah.
Cerita dia pun buka, dia pun rabur, lepas dia jumpa pintu. Dia pun buka pintu, perlahan-lahan dia buka. Gelap gelita. Memang dia kata, aku ni memang dah buta ya Allah. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa mataku ya Allah, supaya aku dapat melihat semula. Aku taubat ya Allah, aku taubat ya Allah, aku taubat. Aku dah tak tengok yang lain ya Allah. Aku akan berusaha untuk melihat pandangan yang baik ya Allah. Akan cuba berusaha berubah diri aku ya Allah. Dia raba di jalan, dia raba dinding. Dia kata, ya Allah, adakah aku memang dah tak dapat lihat ya Allah? Adakah sementara ya Allah? Adakah Allah uji ni sekejap ya Allah? Kau terangkanlah mataku ya Allah. Dia raba kat dinding, dia jalan. Rumah dia kebetulan memang tutup habis. Kat rumah dia langsir tutup habis. Bunga apa, rumah-rumah angin semua tutup. Sebab dia pasang aircon. Masa tu sunyi, sepi, langsung tak ada. Kipas pun tak hidup. Aircon pun tak hidup. Rumah tutup rapat. Dia pun raba ya Allah. Dia pun pergi dapur. Dia kata, ya Allah. Dia pegang-pegang, ya Allah. Beginilah keadaan orang yang tak nampak, ya Allah. Dia dapat je dapur tu tadi. Ya Allah, ni dapur masak ya Allah. Ya Allah, kalau betul lah aku ni buta ya Allah, oh ampunkanlah ya Allah. Ya Allah, sekiranya aku, takdirnya aku tak buta, celik mataku tu sementara, aku taubat kepadamu ya Allah. Dia pun ambil gas tadi, dia raba-raba, dia pun pentik api gas. Pentik, dia buka, dihidupkan api gas hidup. Hidup, dia tengok api hidup, dia nampak api tu hidup. Allah, dia kata, mata aku rupanya belum buta. Allah Akbar, ya Allah. Dia pun raba-raba Swiss, rupanya, dia buka Swiss, rupanya tak ada current malam tu. Allahu Akbar. Tak ada current. Ya Allah, rupanya tak ada current. Allahu Akbar. Dia buka pun, dia pun ambil, dia raba, ambil mancis, dia pun raba ada tahu lilin kat situ, dihidupkan lilin. Ya Allah, hidup rupanya. Ya Allah, mata aku boleh melihat ya Allah. Allah memberi aku sementara sekejap ya Allah, uji aku ya Allah. Dalam keadaan sekejap je. Ya Allah, rupanya nikmat mata ni. Allahu Akbar. Rupanya dia kata tak ada current. Dia pun buka langsing, kat luar memang gelap gelita. Memang waktu tu tak ada current. Ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, betul lah. Orang yang pandang hari-hari dia tak rasa. Dia tak rasa, maksudnya dia tak rasa nikmat. Sebab dia bila lupa Allah, dia tak rasa nikmatnya mata tersebut. Sebab itu lepas daripada peristiwa sedemikian, hari-hari dia pergi kelas-kelas Quran. Hari-hari dia pergi kelas-kelas. Mana-mana ada kelas Quran, mana-mana ada takmir-takmir, mana-mana ada tazkirah, mana-mana ada buka kitab. Dia belajar apa semua. Ya Allah, nikmatnya mata aku dapat belajar ya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, Ustaz baru sikit kongsi sama pada pagi yang teramat mulia ini. Ustaz minta ampun, minta maaf masa tak mengizinkan, jam dah menunjukkan 7.30, 7.29. Ustaz minta ampun, minta maaf di atas mungkin kadang-kadang saya ni orang kampung, cakap orang kampung. Ya, kalau orang yang lain dia cakap yang lain. Saya ni orang kampung, memang pure kampung. Jadi minta maaf lah, kadang-kadang bahasa saya ni kadang-kadang bahasa orang kampung, cakapnya adalah kampung. Jadi minta ampun, minta maaf sekiranya kata-kata saya ini ada yang terguris, ada yang tersentuh. Minta maaf, minta ampun. Dan insya-Allah kalau sekiranya takdirnya kita ni dipanjangkan umur, kita akan jumpa di hari lain. Berdoalah kepada Allah dengan umur yang tinggal saki-baki di atas muka bumi ni tadi. Cuba kita manfaatkan masa yang ada, luangkan masa yang ada, sentiasa berwuduk dalam keadaan sempurna sebelum kita menunaikan solat satu hari 5 kali yang fardu, belum termasuk lagi yang sunat-sunat. InsyaAllah kita cuba perbaiki dalam kehidupan kita di tahun yang baru 2023, yang mana 2022 yang dah lepas, kita cuba perbaiki, meningkatkan tahun lepas lebih baik daripada tahun ni. Kita minta supaya dalam diri kita berazam supaya tahun ini lebih baik daripada tahun lepas. Dan dengan kata-kata tadi kita tangguhkan dulu tazkirah subuh di pagi yang mulia ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal
الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.